Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Muhammad Syarif Zamawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 17 Ogos 2021. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinur menggesa rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri dengan perasaan bangga dan penuh semangat patriotik sepanjang bulan kebangsaan ini. Ini kerana bulan kebangsaan perlu menjadi satu platform bersama bagi semua warga Malaysia mendapatkan kekuatan untuk menyumbang kepada kemajuan negara dan Sabah. Ketika melancarkan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri di Pusat Mentadbiran Negeri di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji juga mengajak rakyat agar mengetepikan semua perbezaan dan bersatu untuk mengatasi segala cabaran dihadapi negara terutamanya dalam memerangi pandemik COVID-19. Datuk Haji Ji turut menyampaikan bendera kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Dr. Zulkifli Mohamad, Tan Sri T.C. Goh mewakili Dewan Perniagaan dan Industri, Wakil Badan Bukan Kerajaan Dr. Rahimat Sa'amat dan Ranger Kanan Taman Kinabalu Angel Bert Panil. Menariknya bagi memperingati sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri tahun ini, jalur gemilang dan bendera negeri akan dinaikkan di puncak Gunung Kinabalu. Lebih 20,000 jalur gemilang dan bendera negeri juga diagihkan kepada orang awam dan sektor swasta untuk menyemarakan lagi sambutan. Dan sentiasa patuhi SOP. Yang paling penting, kita akan merdeka daripada penyakit COVID-19 ini. Okey? Beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah. 15 lagi angka korban COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian sebanyak 806. Sementara 1,728 kes positif baru dicatatkan yang menyaksikan seluruh negeri dikategorikan zon merah. Seterusnya, kita ikuti perkembangan terkini statistik kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. ...141 kes daripada 11 kluster melibatkan 10 daerah di negeri ini antara penyumbang dalam peningkatan kes positif baru semalam. Satu kluster baru turut dikesan iaitu kluster Cendrawasih di Lahad Datu. Suluk Beaufort pula ditamatkan hari ini seperti yang dijadualkan. Baik, laporan tadi mengakhiri berita hari ini. Patuhi SOP walau di mana juga anda berada. Duduk di rumah jika tiada keperluan mendesak. Jaga diri, jaga jarak, amalkan pemakaian pelitup separuh muka. Kita jaga kita. Assalamualaikum dan salam hormat. Semua kita tetap ngelong kita jaga kita masang kuda merusan rantai COVID setusia masoduo tinan somito kumasomito ongro todo montaba karahiba momo soduo tinan somito kumasomito ongro kabang todo karahiba momo habisi hulu taga pai hiso dimaklumkan keputusan ujian COVID. Di mana salahku? Masih dalam berita pagi Sabah, setiap kali tibanya musim durian, ungkapan durian runtuh pastinya sinonim dengan penjual raja buah itu apabila keuntungan yang diperoleh sememangnya lumayan. Namun akibat pandemik COVID-19, semua itu kini menjadi sebaliknya, malah lebih merugikan apabila terpaksa menghadapi lambakan durian dan ada buah yang rosak. Pekebun kecil durian di Kampung Karangan dalam daerah Beaufort mengakui kemunculan wabak maut COVID-19 mengakibatkan mereka mengalami kerugian hingga 70% berikutan kesukaran memasarkan hasil kebun. Kalau yang terdahulu sebelum COVID ni lebih kurang 20,000.
17,000. Oh, tapi musim tahun ini saya rasa memang agak berkurangan sebab selama sudah saya berniaga ni baru lebih kurang 9,000 yang saya dapat. Jauh turun daripada yang sudah-sudah. Selalunya pergi pasar lah, tapi sekarang musim COVID ni dah dapat lah. Pendapatan lebih kurang dalam musim durian lah. Boleh juga dapat lah sampai 8,000 macam tu. Sebelum. Selepas ni kurang lah. Tinjauan RTM di kebun mereka mendapati terdapat banyak longgokan durian berikutan kurangnya pembeli. Masalah dihadapi ini turut mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharram. Mereka agak mempunyai kesukaran untuk dipasarkan apabila berhadapan dengan pandemik ni lah. Dan usaha kita sebagai wakil rakyat membawa pemburung-pemburung ni lah daripada luar untuk membantu penduduk kampung yang mempunyai hasil buah-buahan ini supaya mereka dapat menjana ekonomi. Ruslan berharap dengan inisiatif sedemikian, tiada lagi lambakan durian di daerah ini sekaligus dapat menampung pendapatan para pekebun durian di Kampung Karangan Buffet. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK khususnya agensi di bawahnya, Kraft Tangan Malaysia memberi komitmen tinggi dalam mempromosi, memelihara dan melindungi seni kraft di Sabah. Ke arah itu, program pengembangan ilmu wacana kraft 2021 berjaya dianjurkan secara maya buat pertama kalinya semalam. Pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah, Fazrin Muhammad Zaki berkata, wacana tersebut merupakan program baharu untuk memantap usaha penyebaran dan perkongsian ilmu kemahiran seni kraft melalui penyampaian secara digital. Ia juga merupakan inisiatif bersifat inovatif selari dengan cabaran semasa selain antara usaha digitalisasi Kraft Tangan Malaysia bagi memanfaat masyarakat pelbagai peringkat. Program Wacana Kraft iaitu satu program baru bagi memantapkan usaha penyebaran dan perkongsian ilmu serta kemahiran seni kraft melalui penyampaian secara digital. Fazlin berucap sempena pembukaan program pengembangan ilmu wacana kraft secara maya. Menurutnya, masyarakat perlu terus menghargai dan menggunakan kraft tempatan sekaligus memberi sokongan pembelian melalui My Craft Shop ataupun Facebook e-Craft Bazaar. Program bertemakan keunikan warisan tekstil etnik ini turut dihadiri peserta dari luar Sabah. 3 topik berkaitan tenunan tradisi etnik di Sabah dikongsikan dalam webinar ini iaitu tenunan rungus, tenunan siambitan dan tenunan dastar. Sekian berita pagi Sabah. Formula untuk kembali kepada kehidupan normal ialah komitmen untuk mematuhi peraturan dan SOP ditetapkan. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat.